Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Ustaz Muhammad Nazih di Facebook ataupun YouTube Masjid Istighfar. Semoga ada manfaatnya insya-Allah. Semoga semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan dengan sambungan Ramadan FAQ. Sekiranya bagi yang bertanyakan soalan-soalan yang sering ditanya, saya akan kupaskan sedikit sebanyak untuk manfaat ramai dalam video yang 10 hingga 11 minit sahaja ini, ya. Bilakah niat puasa itu patut dilakukan? Niat puasa boleh dijatuhkan selepas masuk waktu maghrib hingga ke sebelum masuk waktu subuh keesokan harinya. Jadi lepas awak baca doa iftar, awak nak doa niat puasa esok hari pun boleh. Sebelum time sahur awak nak niat pun boleh. Yang penting sebelum waktu subuh. Okey. Ustaz, jika saya membatal puasa saya pada bulan Ramadan tanpa keuzuran, apakah hukumnya? Jadi kita tahu sesiapa yang ada keuzuran dikecualikan daripada berpuasa. Tetapi bagi sesiapa yang membatalkan puasanya tanpa keuzuran sesuka hati, apakah hukumnya? Mari kita masuk. Jika anda membatalkan puasa anda tanpa sembarang keuzuran, anda dikira berdosa kerana telah melanggar salah satu rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Syahadah tiada tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Solat 5 waktu, puasa di dalam bulan Ramadan, membayar zakat, pergi haji bila kita mampu. Bila kita mampu. Jadi 5 perkara. Jadi sekarang kita tengah bincangkan tentang puasa di dalam bulan Ramadan. Satu rukun, satu kemestian. Kalau kita orang Islam, kita mesti buat. Yang bukan orang Islam tak payah buat kerana bukan keperluan dia. Tapi kita orang Islam, kita perlu buat. Jadi puasa itu adalah salah satu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia? Salah satu kewajipan. Okey. Jadi siapa yang tidak melakukannya ataupun tidak berpuasa dengan sengaja tanpa keuzuran, maka berdosalah dia. Bila dosa ni tak ada barakah lah hidup tak ada barakah. Ataupun akan terima balasannya, ataupun kalau bukan di dunia dapat di akhirat nampak. Tak boleh larilah cerita dia. Okey. Anda perlu bertaubat dan berazam untuk tidak mengulangi perbuatan ini. Kerana kita tengok hakikat berpuasa itu adalah untuk the fruits of fasting. Awak akan dapat hasilnya adalah keimanan, ketakwaan. La'allakum tattaqun. Jadi bila awak tak puasa, awak akan kurang ketakwaan. Bila kurang takwa, susah untuk buat kebaikan, senang untuk buat dosa. Itu cerita dia. Jadi awak perlu bertaubat, berazam, dan membuat langkah-langkah yang, katalah kalau aku lepak dengan kumpulan ni, aku tak berpuasa. Jadi jangan lepak dengan kumpulan ini, lepak dengan kumpulan yang puasa. Cerita dia itu, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Anda harus kemudian dan tidak mengulangi perbuatan ini. Anda harus mengqada puasa yang anda tinggalkan itu. So kalau kita ada tunang-tunang kita ataupun kekasih kita tidak berpuasa, dengan Allah saja, dengan nafsu makan aja dia tak boleh tahan, apalagi dengan nafsu perempuan lain atau nafsu laki lain. Jadi tinggalkan dia. Tunang dia begitu, suruh ubah. Kalau tak ubah macam mana? Perintah Allah saja tak ikut, apalagi perintah untuk menjaga suami, menjaga isteri. Hakikatnya begitu. Itu saya personal view lah, ya. Maka harus dia mengqadakkan puasa yang ditinggalkan. Walau bagaimanapun anda telah merugikan, anda telah berada dalam kerugian kerana puasa yang ditinggalkan secara sengaja diganti pada hari lain tidak akan sama seperti puasa di dalam bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan tu bukan saja bulannya, the month itself is blessed. So bila kita puasa pada bulan tersebut, pahalanya tak sama macam kita ganti puasa pada hari yang lain. Wallahu alam. Bismillah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa berbuka satu hari pada bulan Ramadan tanpa ada rukhsah, yakni keringanan, dan tidak juga kerana sakit, dia tidak akan dapat menggantikan puasa yang ditinggalkan itu sekalipun dia berpuasa seumur hidup. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ubahlah sikapnya. Rugi. Kerana bila awak tak puasa, dia ganggu awaknya ketakwaan. Bila ketakwaan awak tidak betul, awak akan bukan efek diri awak, tetapi keluarga awak, jiran awak, masyarakat awak, negara awak seluruhnya. Because awak adalah orang yang tidak indah tentang perintah Allah, jadi awak akan tak indah perintah
kerajaan, perintah orang, perintah bos, semua orang tak ikut. Jadi masalah besar. Masalah yang sangat besar. Okey, jadi Allah SWT suruh kita berpuasa pun bukan hari-hari. Bulan Ramadan saja. Dalam 12 bulan kau nak makan, kau makanlah. Tapi dalam 1 bulan ini tahan daripada makan, daripada minum. Basic tu makan minum. Awak nak level up sikit, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga tangan, jemari-jemari, jaga masa awak daripada belanjakan pada benda yang tidak bermanfaat. Itu level 2. Itu yang patut kita sampai. Ibu-ibu, bapa-bapa, para suami, para ketua keluarga dah patut masuk level 2. Kalau kanak-kanak level 1 tidak mengapa. Tapi orang yang dah nak tunang semua, dah nak dirikan keluarga, dah ada keluarga, dah kena masuk level 2. Ya, kalau level 3 tu lain cerita. Level 3 dah rasa tak ingat Allah je, rugi. Tu dah Masya Allah, awliya, anbiya, Masya Allah, tabarakallah. Okay, kita teruskan. Jika teringat tentang dikau, jauh di mata, dekat di hati. Okey, bismillah. Semalam saya agak terlewat bangun untuk bersahur. Kemudian ketika saya sedang makan sahur, DJ di radio mengatakan bahawa telah masuk waktu imsak di Singapura. Adakah puasa saya batal? Kita dah bincangkan ini pada video yang lalu. Imsak biasanya 10 minit sebelum masuknya subuh. Jadi kalau selagi belum masuk waktu subuh, boleh. Nak stop imsak lagi baik. Boleh, tak ada masalah. Masih valid puasa awak. Ya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey. Saya akan belajar ke luar negara. Ini tak valid untuk kita sekarang kerana kita berada dalam COVID-19. Stay home Hashtag stay home, hashtag stay safe, hashtag Ramadan bersama keluarga. Alright. Okay, bab puasa dan wanita. Jika haid saya berhenti sebelum fajar dan saya belum sempat mandi hadas, boleh tak saya berpuasa? Okay, anda boleh berpuasa jika anda suci daripada haid atau nifas sebelum fajar dan sebelum walaupun dan belum sempat mandi kecuali terbitnya matahari. Okey, pokoknya sebelum masuk waktu subuh awak telah bersih. Walaupun belum mandi, dah bersih, boleh. Tak ada masalah. So bila masuk subuh tu pergi mandi untuk solat subuh, puasa tetap on, tak ada masalah. Okey. Jika Allah mengizinkan suami isteri, okey. Tamam, Allah. Apakah hukum puasa bagi wanita yang mengandung? Masya Allah. Wanita yang hamil boleh berpuasa jika ia mampu. Wanita lain, lain pregnancy lain, first child lain, second child lain, third child lain, premature lain, semua lain. Jadi you know your own body. If you tak mampu puasa, tak apa, tak puasa. Tapi kalau you mampu, tak jejas diri you, tak jejas baby, diteruskan, tak ada masalah. Jadi dekat sini secara umumnya sekiranya ia tidak mampu, ia boleh berbuka. Kalau awak puasa setengah kali haus, baby tak ada movement, makan, tak ada masalah. Jika beliau tidak berpuasa kerana khawatir akan keadaan dirinya sahaja, maka beliau wajib qada puasa sahaja. Jika beliau bimbang tentang keadaan anak di dalam kandungan sahaja, maka beliau wajib qada dan juga membayar fidyah. Kalau you worry about yourself, qada puasa. You worry about your baby, you have to bayar fidyah plus qada puasa. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah bagi wanita makan ubat untuk melewatkan haid pada bulan Ramadan? Ini kena tanya doktor lah biasanya. Tapi secara jawapannya secara umum, ulama telah bersepakat mengatakan bahawa wanita yang berhaid tidak wajib berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi wajib mengqadanya pada hari yang lain. Tak ada masalah. Allah memang takdirkan awak haid pada bulan Ramadan dan tak payah puasa. Tidak berdosa wanita yang datang haid membuka puasanya dan hendaklah menggantikan pada hari-hari yang lain. Tapi bukan maksudnya sekali Zuhur keluar haid boleh buka puasa, dia pun pergi, sekarang pun stay home lah, tak boleh lah. Dia pun pergi makan aiskrim sambil tengok TV, sambil live IG, live Facebook. Janganlah. Tu Allah dah kasih tu antara awak je. Tak payah nak makan depan orang semua ya. Tidak berdosa wanita yang datang haid membuka puasanya dan hendaklah menggantikannya pada hari yang lain sebanyak mana puasa yang ditinggalkannya itu. Dalam sebuah hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan olehnya bermaksud kami tidak diperintahkan menggantikan solat. Oleh yang demikian adalah lebih baik untuk mengikut keadaan semula jadi yang diciptakan Allah SWT. Kalau solat tak payah qada, tapi kalau yang puasa perlu qada. Wallahu a'lam. Namun sekiranya wanita itu hendak makan ubat untuk melewatkan haid agar ia tidak datang di dalam bulan Ramadan kerana dia nampak
rugi ni kau tak puasa, misalan lah. Hukumnya tidak mengapa dengan syarat. Ada syarat. Syaratnya apa? Obat itu tidak memudaratkan dirinya. Mereka wajib meminta nasihat pakar atau doktor mengenai kegunaan obat itu. Wallahu ta'ala alam. Kita jumpa sebentar selepas ini. Pada video yang lain saya akan kupaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini adalah tazkirah bite size, 10 minutes paling max, 10 to less than 15 minutes insyaallah. Saya akan dapat cuba less than 11 minutes, 10 ke 15 ke 11, mana satu ni, below 50 minutes lah insyaallah, untuk sama-sama kita mendapatkan manfaat insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.